Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asrim bin Harun. Nombor pendaftaran 07 DKM 18F2003. Saya ingin membentangkan mengenai aktiviti latihan industri di Tentera Laut Diraja Malaysia Sandakan atau lebih dikenali sebagai TLDM Sandakan. Seterusnya ialah pengenalan organisasi. Nama organisasi ialah Tentera Laut Diraja Malaysia Sandakan atau lebih dikenali sebagai TLDM Sandakan. Ditubuhkan pada tahun 1996 di Sepanggar, Kota Kinabalu sebelum berpindah ke Sandakan pada tahun 2017. Alamat organisasi terletak di Markas Wilayah Laut 2, Jalan Kostal 90000 Sandakan, Sabah. Nombor telefon 0892111473, beroperasi dari pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang, hari Isnin hingga hari Jumaat. Seterusnya adalah aktiviti organisasi. Antara aktiviti organisasi TLDM adalah menjalankan kerja-kerja selenggara kapal, perkhidmatan, pengurusan dokumen kerosakan dan melakukan kerja-kerja pertukangan dalam membuat peralatan kapal. Seterusnya adalah visi dan misi organisasi. Visi organisasi adalah angkatan laut yang kredibel, manakala misi organisasi adalah melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kepentingan maritim negara. Berikut adalah carta organisasi Markas Wilayah Laut 2 yang merupakan pejabat utama TLDM Sandakan. Bermula dengan Panglima Wilayah Laut 2, Laksamana Muda Datuk Roslan bin Muhammad Yusof. Timbalan Panglima Wilayah Laut 2, Laksamana Pertama Haji Jamaluddin bin Haji Sairi. Ketua Bahagian Tadbir, Lieutenant Commander Muhammad Fazil bin Fuad. Ketua Bahagian Risik, Lieutenant Commander Muhammad Farhad bin Muhammad Asnawi. Ketua Bahagian Operasi, Pegawai Komander Syarnas bin Abbas. Ketua Bahagian Logistik, Pegawai Komander Muhammad Kamarul Zaim bin Khalid. Asisten Ketua Staf Peperangan, Kapten Muhammad Hasli bin Abu Hassan. Ketua Bahagian Komunikasi dan Sistem Informasi, Lieutenant Commander Ahmad Amal bin Abdul Hamid. Dan Pegawai Staf Komunikasi Strategik, Lieutenant Elizabeth N. James. Berikut adalah carta organisasi Depot Logistik Wilayah 2 yang merupakan tempat kami menjalani LI di sini. Bermula dengan Pegawai Memerintah, Komander Khairul Anwar bin Muhammad Tahir. Ketua Bahagian Material adalah Pegawai Laksana, Lieutenant Commander Muhammad Muzaffar Shah bin Raja Muhammad. Di bawah beliau pula Pegawai Staf Bekalan Teknikal, Lieutenant Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Roslan. Pegawai Staf Bekalan Am, Lieutenant Nurul Amira binti Rosli. Dan Pegawai Semak Stok dan Trafik, Lieutenant Ruzaini binti Mat Said. Ketua Bahagian Kejuruteraan, Lieutenant Commander Muhammad Isham Hazwan bin Muhammad Ibrahim. Di bawah beliau pula Pegawai Pembaikan Luar, Lieutenant Commander Abdillah bin Muhammad. Pegawai Staf Kejuruteraan Mekanikal, Lieutenant Ikwan Ashraf bin Ahmad Bastamam. Dan Pegawai Staf Kejuruteraan Elektrikal, Lieutenant Muhammad Hafiz bin Muhammad Yusof. Berikut adalah kerja-kerja yang dibuat di Depot Logistik Wilayah 2 ataupun LD2. Antaranya membantu dan memantau kerja-kerja selenggara, mengemaskini fail kerosakan dan membantu kerja-kerja pertukangan. Sekarang saya tunjukkan antara kerja-kerja yang kami buat di depot, iaitu membantu dan memantau kerja-kerja selenggara. Depot Logistik Wilayah 2 mempunyai 4 bengkel ataupun pejabat, iaitu bengkel mekanikal, bengkel elektrikal, bengkel hall dan juga pejabat pembaikan luar. Bengkel mekanikal dan bengkel elektrikal lebih pada kerja-kerja selenggara. Seperti yang dilihat dalam slide ni, antara kerja-kerja selenggara dibuat oleh bengkel mekanikal adalah pembersihan silinder head. Fungsi silinder head adalah menahan tekanan pembakaran, mengendalikan panas, tempat duduknya mekanisme valve dan injeksi bahan bakar. Jenis valve ni ada dua, valve intake, valve exhaust. Gambar raja nombor 1 tu lebih pada kerja-kerja memutarkan valve untuk memastikan kelancaran fungsinya. Nombor 2 ni pula disapu dengan grinding paste, tujuan membantu mengikis antara pembakaran valve dan kedudukannya agar menjadi rapat dan tidak terjadi celahan antara kedua-duanya. Nombor 3 pula disembur dengan spray anti-rust, tujuannya untuk memastikan valve tidak berkarat dan sentiasa dalam keadaan bersih. Ini adalah pemeriksaan enjin di KD Srigaya oleh bengkel mekanikal. Antara langkah-langkah memeriksa kerosakan enjin dihidupkan berseketika kemudian dimatikan semula. Oil sump dibuka, bahagian bawah penutup enjin dibuka, sudah dikenal pasti kerosakan, enjin ditutup semula. Bahagian elektrik dalam enjin ditutup dengan pembungkus. Hasil pemeriksaan untuk enjin yang ini adalah crankshaft enjin longgar di syaki bahagian bearing rosak. Masa dihidupkan pada awalnya, enjin dalam keadaan bergegar kuat, dapati minyak tiada, maka perlu diisi semula minyak pada enjin. Lepas penutup bawah enjin dibuka, dapati bearingnya hancur. Pihak bengkel tidak mampu membaikinya dan perlu minta bantuan firma luar untuk menjalankan pembaikan. Gambar raja nombor 1 ni lebih pada kerja-kerja cek membuka oil sump. Nombor 2 ni diorang cek bahagian bawah penutup enjin. Yang ketiga tu itu contoh bearing yang sudah hancur. Yang ini merupakan kerja-kerja penukaran slip ringgun 57mm untuk KD Pari oleh bengkel elektrik dan elektronik.
Antara langkah-langkah penukaran slip ringgan yang rosak ditangga keluar menggunakan screwdriver. Sisi atas bahagian slip ringgan disapu dengan silikon, kemudian dispray untuk mengesan sebarang kebocoran. Slip ringgan yang baru kemudian dipasang. Lepas selesai dipasang, diuji aliran arus menggunakan multimeter. Semasa penukaran dibuat, disebabkan slip ringgan lama tidak diganti, bahagian slip ring bahagian permukaan melekat. Bahagian tersebut perlu dibuang terlebih dahulu sama ada menggunakan tukul atau alat pemotong. Lepas selesai ditukar, didapati berlakunya kebocoran air, namun pihak staf tidak dapat mengenal pasti punca kebocoran. Gambar di sebelah kiri itu adalah slip ring gun 57mm. Bahagian tengah itu pula slip ring yang masih melekat dipotong menggunakan alat pemotong. Dan gambar sebelah kanan itu pula slip ring yang sudah dipotong itu disabu dengan silikon. Ini merupakan kerja-kerja pemasangan potentiometer di KDC3 oleh bengkel elektrik dan elektronik. Fungsi potentiometer adalah perintah yang dapat mengawal arus pada sebuah litar. Gambar raja nombor 1 menunjukkan bentuk potentiometer. Dalam langkah-langkah pemasangan potentiometer, semua sistem di bahagian kabin dimatikan seperti mana ditunjukkan pada gambar raja nombor 2. Skru di bahagian throttle ditangga keluar seperti mana ditunjukkan pada gambar raja nombor 3. Wire throttle ditangga keluar, potentiometer lama yang rosak ditangga keluar, potentiometer baru disambung semula seperti mana ditunjukkan pada gambar raja nombor 5. Wire disambung semula ikut kedudukan asal seperti mana ditunjukkan pada gambar raja nombor 4. Throttle dipasang semula ikut kedudukan asal, masukkan semua skru. Sistem di bahagian kabin dihidupkan semula, arus elektrik diperiksa keseragamannya seperti mana ditunjukkan pada gambar raja nombor 6. Nilai voltan untuk potentiometer ni ada sebanyak 5 volt. Yang ini adalah kerja-kerja mengemas kini fail kerosakan, antaranya pendaftaran kad kerja oleh pejabat pemakaran luar ataupun pejabat NOR. Gambar sebelah kiri ini ialah kad kerja yang belum didaftarkan dan gambar sebelah kanan ialah selepas dinilai oleh pihak bengkel. Antara daftaran kad kerja yang perlu dibuat ni, first, kad kerja ini akan diterima dari pihak kapal kepada pejabat NOR. Pejabat NOR akan cek sama ada dokumen ini lengkap atau tidak. Sekiranya mereka puas hati, mereka hantar pada pihak bengkel untuk dinilai kerosakan. Lepas pihak bengkel nilai kerosakan, kad kerja ini akan dihantar semula kepada pejabat NOR untuk tindakan seterusnya. Dokumen tersebut mesti ada ketika diserahkan oleh pihak kapal kepada pejabat NOR, antaranya kad kerja, laporan bengkel, lain kertas minit, cadangan skop kerja, dan gambar kerosakan peralatan. Sekiranya salah satu tiada, maka pejabat NOR boleh menolak kad kerja tersebut dan pihak kapal perlu buat kad kerja yang baru. Kod penilaian kerosakan ini ditentukan oleh pihak bengkel lepas menilai tahap kerosakan, antaranya MSA 102, pembaikan di luar kemampuan bengkel. Sekiranya mereka tidak mampu baiki, maka mereka akan minta bantuan firma luar untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan. MSA 103, pembaikan dalam kemampuan bengkel. Bengkel boleh membuat pembaikan tersebut. MSA 104, permohonan alat ganti baru. Sekiranya mereka tidak ada alat ganti untuk membaikinya, maka mereka boleh mohon alat ganti yang baru. Mereka boleh baiki, tapi cuma kekurangan peralatan. QP19, peralatan tidak ekonomi dibaiki. Sekiranya kos pembaikan lebih 70% daripada nilai harga barang semasa, maka barang tersebut akan dilupuskan. Ia juga dipanggil sebagai BER ataupun Beyond Economy Repair. MSA ini dipanggil sebagai Machinery State Assessment. Seterusnya ialah kerja-kerja menyusun fail pembelian terus ataupun PT. Pembelian terus ni maksudnya tender kerajaan yang bernilai tidak lebih dari RM20,000. Gambar raja nombor 1 ni lebih pada fail pembelian terus ataupun PT. Yang kedua ni pula perolehan. Yang ketiga ni Local Purchase Order ataupun LPO. Yang keempat ni pula borang ujian fungsi. Maksudnya diorang sudah cek tu peralatan dan mereka sahkan bahawa ia boleh digunakan. Yang kelima ialah borang jam perkhidmatan, menunjukkan rekod-rekod jam kerja perkhidmatan anggota firma. Berikut ialah bentuk susunan dokumen PT yang mesti ada dalam setiap fail. Antaranya perolehan, invoice, penyertaan bank, local purchase order, nota pengantaran, sebut harga, gambar perbaikan, borang ujian fungsi, sijil penerimaan, borang jam kerja, lesen perniagaan, pembendaharaan lesen sawah ataupun dipanggil PMS, senarai firma yang mohon dan senarai firma yang berjaya. Dokumen 1, 13 dan 14 ni disediakan oleh pejabat NOR. Selebihnya disediakan oleh pihak firma. 1, 13 dan 14 ni boleh dimuat turun di laman perolehan. Ini ialah kerja-kerja memotong kayu dan menggunakan table saw machine. Gambar sebelah kiri itu adalah table saw machine.
Lock lever digunakan supaya kayunya tidak terlari ketika tengah dipotong dan sebagai pengukur ketebalan kayu antara lock lever dan juga mata pemotong. Yang kedua adalah safety pusher. Safety pusher ni digunakan ketika penghujung kayu hendak mencecah mata pemotong. Kayu ditolak menggunakan safety pusher supaya tangan tidak terkena apabila memotong kayu. Yang ketiga, adjustment wheel untuk menaikkan ataupun menurunkan mata pemotong sesuai dengan ketinggian kayu. Yang keempat adalah switch on off untuk menghidup atau mematikan mesin. Gambar raja nombor 1 itu adalah cara memutarkan adjustment wheel untuk menaikkan ataupun menurunkan mata pemotong. Yang kedua adalah spray. Mata pemotong di spray supaya mata pemotong dalam keadaan bersih dan tidak berkarat. Gambar raja nombor 3, kedudukan kayu sebelum dipotong secara bersudut. Dan yang keempat pula, kedudukan kayu selepas dipotong secara bersudut. Untuk tahu lebih lanjut, saksikan video seterusnya. Yang last kali ni ialah kerja-kerja kimpalan TAG. Gambar raja nombor 1 tu, dia punya tungsten elektrod ditajamkan. Karena sebelum ni dia punya tungsten dalam keadaan tumpul. Yang kedua ni pula dia punya tungsten elektrod dipasang pada dia punya sumpitan. Yang ketiga ni pula disetkan dia punya arus dan juga frekuensi. Sekiranya terlampau tinggi, kasih turun. Sekiranya terlampau rendah, kasih naik. Ikut kesesuaian pengimpal. Yang keempat dan kelima ni antara kami punya projek lah, membuat kerusi. Dan yang keenam tu adalah kami punya hasil kerja, iaitu kerusi. Seterusnya ialah cadangan yang dikemukakan pada pihak organisasi dan juga pelajar praktikal. Pihak organisasi perlulah beri panduan yang lebih jelas pada pelajar tentang prosedur yang perlu dipatuhi semasa menjalani latihan industri dan menyediakan latihan serta menyediakan skop dan tugas yang lengkap. Pelajar praktikal seharusnya dibimbing dengan sebaik mungkin oleh penyelia yang bertanggungjawab di mana pelajar itu menjalani latihan. Pelajar harus didedahkan dengan kerja-kerja di tempat kerja untuk memahami antara teori dan amali, supaya dapat lebih memahami dengan jelas tujuan dan maksud kerja tersebut dilaksanakan. Para pelajar harusnya didedahkan dengan lebih banyak pengetahuan tentang kerja-kerja yang berkaitan dengan kursus mata pelajaran, di mana pengetahuan ini tidak dapat diperoleh sepenuhnya di politeknik, hanya dengan mendapatkannya secara teori. Pegawai dan staf bawahan perlulah mempunyai hubungan komunikasi yang baik seperti memberi penerangan secukupnya tentang suatu kerja supaya pelajar dapat melakukan kerja dengan sebaik yang mungkin. Secara kesimpulannya, latihan industri ini adalah pelengkap kepada ilmu dan teori yang dipelajari. Ia juga membuka mata pelajar mengenai masalah yang berlaku dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Pelajar juga dapat menyelesaikan tugas sama seperti yang dilakukan oleh staf-staf yang lain. Ia juga mendidik pelajar mengenai pentingnya dalam menepati masa. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.